Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diucapkan kepada para pesyarah, rakan-rakan dan hadirin hadirat sekalian. Saya Rehana binti Abdullah Zawabi dari PIPA SMP BM5 Jun 2021. Baiklah, hari ini saya akan membentangkan dan berkongsi sedikit pengalaman semasa melaksanakan tugasan JAPD 1032 yang mana dalam tugasan ini memerlukan saya untuk menghasilkan dan membangunkan satu laman sesawang pengurusan pembelajaran peribadi bagi mengetengahkan isu kewarganegaraan digital yang mana saya telah memanfaatkan pelantar Google Slides untuk mengetengahkan dan membincangkan isu berkaitan kewarganegaraan digital ini. Yang mana isu yang saya telah ketengahkan ialah isu bully cyber. Baiklah, dalam melaksanakan dan sesawang pengurusan pembelajaran peribadi ini, saya telah menetapkan objektif dan hasil pembelajaran di mana bagi menambahkan tahap pengetahuan warganet terhadap gejala bully cyber yang berlaku, menambahkan tahap pengetahuan warganet terhadap bentuk-bentuk dan jenis bully cyber yang terjadi dan juga meningkatkan tahap kesedaran warganet terhadap kesan dan implikasi serta bahaya bully cyber dan juga meningkatkan tahap kesedaran warganet berkaitan tindakan dan peranan yang perlu diambil dalam mengatasi bully cyber. Sebelum melaksanakan tugasan JAPD 1032 ini, saya perlu memahami dan mentafsirkan kehendak tugasan berasaskan pengetahuan aras tinggi bagi metakognitif dengan penerimaan maklum balas daripada pensyarah serta mewujudkan refleksi terhadap proses menjalankan tugasan. Di mana dalam menjalankan tugasan ini, saya berjaya menggunakan model SLM iaitu belajar cara belajar, di mana saya belajar cara belajar untuk memahami kehendak tugasan dan menterjemahkan semula kehendak tugasan bagi menghasilkan satu laman sesawang pengurusan pembelajaran peribadi yang mengikut kehendak soalan. Di mana saya juga belajar cara belajar melalui maklum balas yang saya dapat daripada para pensyarah saya untuk melaksanakan tugasan ini serta saya juga mampu mewujudkan refleksi atau gambaran awal bagi melaksanakan tugasan ini. Di mana dalam tugasan ini saya berjaya mewujudkan kerangka 3E iaitu engagement, di mana adanya keterlibatan saya dalam menilai dan memahami kehendak soalan melalui carian di internet. Di mana di sini juga saya mampu memanfaatkan teknologi dan sumber digital yang ada untuk mencari artikel, jurnal, akhbar dan pelbagai sumber digital yang lain bagi mendapatkan maklumat tentang isu yang saya bincangkan ini. Dan juga apabila mendapatkan maklum balas daripada para pensyarah, wujudnya kerangka 3R di mana saya telah berjaya mewujudkan relationship itu hubungan dengan pensyarah untuk mendapatkan maklum balas daripada pensyarah mengenai tugasan yang perlu dilaksanakan ini. Dan juga saya mampu membangunkan kompetisi global bagi pembelajaran bermakna di mana adanya saksiah diri sebagai seorang pelajar dalam melaksanakan tugasan dan juga saya mampu membina kewarganegaraan di mana saya mampu menjadi warga negara digital yang beretika dalam mencari dan melayari internet untuk memilih bahan-bahan yang bersesuaian. Dan juga di sini saya dapat membina kolaboratif bersama pensyarah untuk mendapatkan maklum balas semasa melaksanakan tugasan. Dan juga bila adanya kolaborasi, maka adalah komunikasi saya bersama pensyarah dan melalui maklum balas yang saya dapat daripada para pensyarah, saya telah berjaya mencipta satu pemikiran yang kritis terhadap refleksi untuk dengan mewujudkan refleksi terhadap proses untuk saya melaksanakan tugasan satu persatu supaya setiap tugasan yang saya laksanakan berjalan dengan lancar dan tersusun. Seterusnya, saya mampu belajar cara belajar bagi mereka cipta semula pengalaman pembelajaran berpandukan kepada maklum balas pensyarah tersebut. Di mana model SLM di sini mampu saya capai, di mana saya mampu untuk belajar cara belajar untuk menilai semula maklum balas yang diberikan oleh pensyarah untuk menghasilkan tugasan yang berkualiti dan bermutu. Di mana di sini saya menggunakan kemahiran kognitif dan menggabungkan kemahiran kognitif dan kemahiran teknologi saya bagi melaksanakan tugasan ini dengan membangunkan satu laman sesawang pengurusan pembelajaran peribadi saya. Di mana saya wujudnya keterlibatan saya
sebagai seorang pelajar dengan belajar cara belajar untuk mendapatkan tahap pencapaian dan kefahaman untuk melaksanakan tugasan dengan sebaik yang mungkin, di samping wujudnya relationship, iaitu perhubungan saya dengan pensyarah. Dan pembelajaran yang bermakna di sini, saya berjaya membina karakter diri saya sebagai seorang pelajar yang sentiasa mendapatkan maklum balas daripada pensyarah agar dapat menghasilkan satu tugasan yang cemerlang, dan juga melalui maklum balas yang saya dapat tersebut, saya cuba untuk menilai dan menganalisis serta mengaplikasikan maklum balas tersebut sebagai langkah untuk saya menghasilkan tugasan yang lebih berkualiti dengan adanya daya kreativiti dan pemikiran yang kritis untuk bagaimana saya dapat menyusun tugasan saya supaya teratur semasa melaksanakan tugasan ini. Bagi tugasan yang seterusnya ialah mana saya dapat membangunkan jaringan dan rangkaian melalui perhubungan bersama rakan pembelajaran saya bagi mendapatkan pengalaman serta membina pengetahuan yang baru dalam melaksanakan tugasan pembelajaran ini. Di mana rakan pembelajaran saya terdiri daripada Cik Ilya Maisara yang merupakan seorang bakal guru yang memiliki pengetahuan mengenai isu yang saya ketengahkan, dan juga beberapa orang responden yang telah menjawab soal selidik mengenai isu yang saya bincangkan, di mana terdapat mereka yang berkongsi pengalaman dan berkongsi pengetahuan mereka, dan dari situlah saya berjaya mendapatkan maklumat tambahan daripada mereka. Dan melalui model SLM di sini yang dapat saya aplikasikan di sini ialah elemen perhubungan, di mana saya adanya perhubungan saya bersama rakan pembelajaran saya, dan wujudnya sahsiah karakter diri saya untuk membina kemahiran interpersonal dengan orang sekeliling, seperti rakan pembelajaran dan juga beberapa orang responden yang menjawab soal selidik mengenai isu yang saya ketengahkan ini, di mana isu budi cyber. Dan di sini wujudlah kolaboratif saya bersama rakan pembelajaran saya untuk saling berkongsi pendapat dan pandangan masing-masing berkaitan isu budi cyber ini. Dan melalui komunikasi bersama dan daripada kolaboratif tersebut, maka terdapat komunikasi antara saya dengan rakan pembelajaran untuk mendapatkan maklumat yang lebih mendalam dan terperinci berkaitan isu yang dibincangkan. Dan daripada maklumat tambahan yang saya dapat bersama rakan pembelajaran saya mampu mencipta daya kreativiti saya untuk bagaimana saya dapat menambahkan input-input penting tersebut dan maklumat-maklumat penting tersebut dalam laman sesawan pengurusan pembelajaran peribadi saya, di mana saya bagi menyusun isi kandungan yang terkandung dalam isu ini. Saya telah menggunakan pemikiran yang kritis supaya dapat mengetengahkan isu dengan jelas, supaya ramai orang dapat manfaat daripada laman sesawan pengurusan pembelajaran peribadi yang setelah saya laksanakan ini. Di mana wujud keterlibatan saya sendiri melalui kerangka 3E ini, saya berjaya mewujudkan keterlibatan diri saya sendiri bersama-sama dengan rakan pembelajaran, saling berkongsi pendapat dan juga pandangan dan juga pengetahuan mengenai isu yang dibincangkan. Dan juga adanya enhancement, di mana ada peningkatan terhadap diri saya untuk sama ada kemahiran kognitif dapat meningkatkan kemahiran interpersonal dan intrapersonal saya sendiri, dan juga kemahiran kognitif saya juga dapat ditingkatkan. Dan juga extension, di mana saya berjaya extension iaitu lanjutan, di mana saya dapat berkongsi idea dan pandangan bersama rakan pembelajaran saya untuk mengetahui lebih lanjut mengenai isu yang dibincangkan. Maka dari sinilah wujudnya kerangka 3R, iaitu relationship bersama rakan pembelajaran. Dan bagi mendapatkan maklumat tambahan daripada rakan pembelajaran ini, saya telah menggunakan teknologi dan sumber digital melalui Zoom, di mana saya
telah menggunakan aplikasi Zoom untuk menanyakan pandangan beliau, iaitu untuk menanyakan pandangan daripada rakan pembelajaran saya mengenai isu ini, dan juga saya menggunakan media sosial bagi mendapatkan pandangan daripada beberapa orang responden bagi menjawab soal selidik yang saya ketengahkan ini. Baiklah, seterusnya menentukan aspirasi kendiri terhadap pencapaian matlamat dan hala tuju akhir tugasan, di mana di sini saya menitikberatkan persepsi orang lain terhadap aspirasi kendiri yang telah saya hasilkan, dan juga bagi menjalankan pentaksiran kendiri bagi menilai tahap pencapaian matlamat dan hala tuju tugasan yang saya hasilkan ini, di mana saya telah memanfaatkan model SLM, iaitu aspirasi, di mana saya dapat menilai dan menilai jangkaan kendiri saya, dan juga menilai pandangan dan pendapat serta persepsi daripada orang lain terhadap tugasan yang saya laksanakan ini. Bagi kompetisi global 6C yang berjaya saya bangunkan untuk menghasilkan pembelajaran bermakna ini, saya mampu mewujudkan saksiah diri yang mampu membuat penilaian yang baik terhadap aspirasi kendiri dan menilai persepsi daripada orang lain terhadap aspirasi kendiri yang saya hasilkan ini. Dan juga bagi mendapatkan persepsi orang lain ini, saya telah membuat kolaborasi, dan di sini saya berjaya berkolaboratif dengan orang lain untuk menghasilkan tugasan ini, untuk mencapai matlamat dan hala tuju bagi tugasan ini dengan berkomunikasi dengan mereka dan daripada persepsi yang orang lain terhadap aspirasi kendiri saya ini, saya mampu menilai dengan pemikiran yang kritis, dan juga adanya kreativiti dari kreativiti saya sendiri untuk mempertimbangkan apa yang perlu saya perbaiki dan apa yang perlu saya tambah baik lagi bagi menghasilkan tugasan yang lebih berkualiti. Dan bagi kerangka 3E, iaitu enhancement, saya berjaya meningkatkan kemahiran dalam diri saya untuk dalam membuat penilaian dan membuat pertimbangan yang lebih jelas terhadap tugasan akhir, hala tuju dan matlamat tugasan akhir yang saya laksanakan ini. Dan dari segi rigor dan kerangka 3R, iaitu rigor and relevance, di mana saya dapat menghasilkan satu aspirasi dan matlamat tugasan saya untuk mencapai sasaran pembelajaran, di mana saya dapat membentuk tugasan ini menjadi satu pengalaman dan wujudnya harapan saya terhadap objektif dan matlamat akhir bagi tugasan akhir tugas inilah, di mana di sini saya menggunakan aplikasi Google dan sumber digital lain lah untuk saya menilai aspirasi kendiri saya dalam melaksanakan tugasan, dan meminta pandangan dan pendapat daripada orang lain terhadap tugasan yang saya ingin laksanakan ini. Baiklah, seterusnya saya mampu mereka cipta dan mampu memilih, menyusun dan menguruskan kandungan yang saya dapat daripada carian-carian internet, dan juga maklumat tambahan yang saya dapat daripada rakan pembelajaran saya dan orang ramai, bagi memasukkan kandungan-kandungan tersebut dalam laman sesawang pengurusan pembelajaran pribadi saya. Di mana di sini saya mampu mencapai model SLM aspirasi, di mana saya berjaya mencipta aspirasi ke diri saya dengan membuat pengurusan dan penyusunan yang baik terhadap kandungan yang saya ingin ketengahkan dalam laman sesawang pengurusan pembelajaran pribadi saya. Mana di sini saya dapat bangunkan kompetisi global pembelajaran bermakna 6C. Dari sini saya mampu menjadi proyek cipta yang inovatif lah, dan juga mampu menjadi warga negara digital yang beretika dan mematuhi undang-undang dalam melayari internet untuk mencari bahan-bahan yang bahan-bahan pembelajaran yang sesuai dan tidak menyalahi undang-undang. Dan juga saya dapat berkolaboratif
di mana sebelum saya mereka cipta, saya telah menanyakan dan meminta pendapat daripada rakan-rakan, rakan pembelajaran dan orang ramai bagi menghasilkan tugas ini. Di mana melalui kolaboratif yang saya berjaya laksanakan, wujudlah juga komunikasi di situ. Dan juga saya menggunakan daya kreativiti saya untuk mereka cipta satu laman seseawang pengurusan pembelajaran peribadi, di mana saya telah menggunakan bangunkan satu pelantar Google Site untuk memasukkan kandungan-kandungan yang saya dapat berkaitan dengan isu yang saya bincangkan ini, iaitu isu beli cyber. Dan saya dapat menghasilkan satu pemikiran yang kritis untuk supaya saya mampu memilih dan menyusun serta menguruskan dengan betul bagaimana kandungan-kandungan yang terkandung dalam laman seseawang pengurusan pembelajaran peribadi. Di mana di sini saya mampu dalam kerangka ketiga ini saya mampu membina tahap extension, iaitu lanjutan, di mana saya dapat melibatkan diri saya, memberikan peluang pada diri saya untuk melibatkan diri dalam menghasilkan satu laman seseawang pengurusan pembelajaran peribadi, di mana pada sebelum ni saya hanya melihat Google Slides dan lewati Google Slides yang pernah dibangunkan oleh orang lain. Namun pada tahap extension ini saya sendiri berjaya meneroka dan berpeluang untuk membangunkan sendiri Google Slides tersebut. Dan dari segi kerangka 3R, iaitu rigor and relevance, saya berjaya menghasilkan dan mereka bentuk laman seseawang pengurusan pembelajaran peribadi saya dengan adanya melalui untuk mencapai sasaran pembelajaran saya ini berkaitan isu yang saya bincangkan. Dan akhir sekali, saya menjalankan pembentangan dan mengadakan showcasing sebagai perkongsian global serta memaknai dan berkongsi di ruangan YouTube channel dan juga media sosial bagi mendapatkan maklum balas daripada orang ramai berkaitan isu yang saya ketengahkan ini. Saya berjaya membangunkan model SLM aspirasi, di mana adanya aspirasi saya ke diri saya untuk berkongsi apa yang saya telah kandungan-kandungan yang telah saya susun dan masukkan dalam laman seseawang pengurusan pembelajaran peribadi saya berkaitan isu beli cyber yang saya ketengahkan ini. Di mana di sini adanya saksian diri saya yang mana saya mampu menerangkan dan menjelaskan kepada orang ramai berkaitan isu yang saya ketengahkan ini. Dan wujudnya melalui pembentangan yang saya jalankan ini, wujudnya warga negara digital yang kewarganegaraan, di mana saya mampu menjadi warga negara digital yang mengikut etika yang betul dalam dunia cyber. Dan juga saya berjaya berkolaboratif, di mana melalui video pembentangan dan showcase yang saya muat naik di laman YouTube channel, saya berjaya berkolaboratif dengan orang ramai apabila mereka memberikan maklum balas kepada saya, sama ada maklum balas dari segi pengurusan kandungan ataupun dari segi carangan penambahbaikan terhadap Google Site saya yang perlu saya ubah suai dan menjadi lebih lengkap dan membincangkan isu tersebut dengan lebih mendalam. Di mana di sini wujudlah komunikasi saya, walaupun komunikasi tersebut mungkin sama ada komunikasi secara lisan ataupun secara tulisan. Dan juga wujudnya adanya daya kreativiti saya sendiri bagaimana untuk saya menjalankan pembentangan dan showcasing ini, sama ada dari apabila saya dapat menyatakan dan menjelaskan dengan baik berkaitan Google Site yang telah saya masukkan ini. Dan juga di sini lahirlah pemikiran yang kritis untuk saya menjelaskan kepada orang ramai dengan secara mendalam dan terperinci berkaitan Google Site yang saya hasilkan. Dan di sini wujudlah extension, iaitu lanjutan kepada diri saya sebagai seorang pelajar untuk meneroka sendiri, di mana sebelum ini saya hanya melihat video-video yang dimuat naik oleh YouTuber-YouTuber. Namun sekarang melalui showcasing yang saya pembentangan yang saya muat naik di laman YouTube channel saya sendiri,
berlaku lanjutan di mana saya sendiri yang turut menjadi seorang YouTuber tersebut. Dan seterusnya bagi kerangka 3R, saya berjaya membentuk rigor dan relevance, di mana sebagai seorang pelajar ni saya dapat berfikir dengan kritis melalui dan mampu mencapai kuadran D, iaitu adaptasi, di mana saya mampu mencipta, menilai dan menganalisis dengan sebaik yang mungkin setiap maklumat dan juga pengetahuan yang baru, ataupun menilai semula maklumat yang sedia ada dan juga menganalisis maklumat bagi menguruskan dan menyusun maklumat-maklumat tersebut sebelum saya masukkan kandungan-kandungan tersebut dalam laman sesama pengurasan pembelajaran peribadi saya. Dan di sini saya telah menggunakan YouTube, pelantar YouTube untuk memuat naik video tersebut. Seterusnya saya akan membentangkan Google Site di mana laman sesama pengurusan pembelajaran peribadi yang telah saya hasilkan yang berkaitan dengan bully cyber. Di sini saya telah memasukkan beberapa kandungan mengenai pengenalan dan apa itu bully cyber, apakah jenis bully cyber, apakah yang akan terjadi akibat bully cyber dan bagaimanakah tindakan yang wajar bagi mengatasi bully cyber. Jadi di sini bagi mendapatkan maklumat lanjut hanya perlu menekan ikon di sini seperti pengenalan. Mana dalam pengenalan ini saya memasukkan pengenalan mengenai isu bully cyber, iaitu mengapa saya memilih isu bully cyber ini sebagai salah satu isu kewarganegaraan digital yang berlaku secara berlebihan sejak kebelakangan ini. Dan mana melalui isu yang saya ketengahkan ini, saya berharap agar dapat memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang bahaya dan buruknya kesan daripada gejala bully cyber ini. Di mana saya juga mengharapkan agar gejala bully cyber ini dapat ditangani dan diatasi dengan sebaik yang mungkin dengan adanya daya usaha daripada semua pihak dalam membendung gejala ini. Seterusnya kita lihat apa itu bully cyber, dan dalam laman ini saya memasukkan definisi bully cyber dalam dari pelbagai organisasi, dan seterusnya apakah jenis bully cyber. Baiklah, dalam laman ini saya telah memasukkan jenis-jenis bully cyber, contoh bully cyber yang pernah berlaku, terutamanya yang pernah berlaku di Malaysia, dan juga sedikit maklumat tambahan mengenai bully cyber. Dan juga terdapat saya juga memasukkan artikel yang membincangkan mengenai jenis-jenis bully cyber yang berlaku. Seterusnya, apakah yang terjadi akibat bully cyber? Baiklah, pada laman ini saya telah membahagikan implikasi terhadap emosi, mental dan juga fizikal terhadap seseorang individu yang menjadi mangsa tersebut. Dan di sini kita dapat memilih, saya juga memasukkan contoh implikasi bully cyber yang mana terdapat sangat banyak kesan buruk dan implikasi buruk daripada bully cyber yang terjadi terhadap mangsa. Seterusnya terdapat akhbar berkaitan implikasi bully cyber yang telah saya masukkan, mana mangsa-mangsa bully cyber ini kebanyakannya bertindak untuk menyakiti diri mereka sendiri, dan juga ramai daripada mereka cuba untuk membunuh diri, dan perkara tersebut amat membimbangkan ramai pihak, di mana perkara tersebut akan membawa kepada keburukan. Dan seterusnya saya juga memasukkan artikel yang membincangkan berkaitan implikasi bully cyber terhadap seseorang individu. Ya, seterusnya bagaimanakah tindakan yang wajar bagi mengatasi bully cyber. Baiklah, dalam laman ini saya telah membahagikan peranan individu, di mana apakah peranan individu yang menjadi mangsa bully cyber itu sendiri, apakah yang mereka perlu lakukan sekiranya bully cyber itu berlaku kepada diri mereka. Dan peranan daripada ibu bapa, di mana bagi mengelakkan dan menangani masalah bully cyber yang berlaku, sama ada berlaku kepada anak-anak mereka yang menjadi mangsa ini, apa tindakan yang betul yang patut mereka ambil supaya tidak membawa kepada keburukan yang lebih lagi lah. Dan juga terdapat peranan kerajaan untuk menangani isu bully cyber yang berlaku secara berluas inilah. Dan juga terdapat video yang berkaitan dengan langkah untuk mengatasi bully cyber ini.
Dan juga terdapat artikel dan blog yang juga membincangkan mengenai langkah untuk mengatasi buli cyber. Dan saya juga memasukkan akhbar tentang langkah menangani buli cyber, di mana banyak sebenarnya langkah yang dapat kita ambil, dapat kita lakukan bagi bersama-sama untuk mengatasi dan menangani isu buli cyber ini daripada terus berleluasa sehingga akan membawa kepada kemudaratan dan bahaya bukan sahaja kepada mangsa itu sendiri, malah kepada orang lain juga. Dan juga saya memasukkan poster yang berkaitan dengan buli cyber. Dan juga saya juga memasukkan interaksi bersama rakan pembelajaran saya, di mana saya telah menjalankan temu ramah terhadap seorang rakan pembelajaran saya bagi mendapatkan pengetahuan dan maklumat tambahan mengenai gejala buli cyber yang berlaku secara berluasa setiap belakangan inilah. Di mana beliau memberikan banyak memberikan pandangan beliau yang membolehkan saya membincangkan dengan lebih terperinci lagi berkaitan dengan isu buli cyber yang saya ketengahkan ini. Seterusnya saya juga ada memasukkan borang soal selidik mengenai gejala buli cyber, di mana soal selidik yang saya lakukan ini untuk mendapatkan maklumat balas daripada orang ramai berkaitan dengan isu gejala buli cyber yang berlaku ni lah. Dan sejauh mana dan juga untuk menepasti sejauh mana tahap pengetahuan, kesedaran dan pandangan mereka sendiri terhadap bagaimana cara untuk mengatasi dan membendung gejala ini daripada terus berleluasa. Dan di sini saya sertakan borang soal selidik mana mereka hanya perlu mengisi di sini. Dan seterusnya beberapa maklum balas mengenai buli cyber yang saya dapat hasil daripada dapatan soal selidik saya tersebut. Baiklah. Seterusnya, bagaimanakah untuk melaporkan kes buli cyber? Di sini saya sertakan beberapa tindakan yang boleh dilakukan untuk melaporkan kes buli cyber bagi membantu orang ramai sekiranya perkara tersebut berlaku pada diri mereka. Mana mereka hanya perlu mengisi borang laporan buli cyber secara dalam talian. Mereka hanya boleh menekan button ini untuk terus pergi kepada borang dalam talian lah untuk mengisi laporan tersebut. Dan juga mereka boleh menghantar email, menghantar SMS dan menghubungi talian terus ataupun memuat turun aplikasi Cyber 999. Dan sedikit maklumat dan profil diri saya. Baiklah, sekian itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.